cabaran Perikatan Nasional dalam proses pengagihan kerusi. Dan Datuk, benarkah ini mungkin ialah satu time bomb? Pasti. Macam mana Datuk? Pasti. Bagi saya ahli di bawah hari ini sudah nampak bahawa kepimpinan UMNO sedia ada hari ini gagal untuk mempertahankan kursi Perdana Menteri untuk diberikan kepada mereka yang merupakan majoriti di dalam kerajaan. Kan? Jadi hari ini kita pula tengok bagaimana menteri-menteri kabinet Muhyiddin hari ini daripada UMNO sendiri dengan beraninya menyatakan bahawa PRU yang ke-15 kita akan meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Jadi hari ini kita sudah tengok satu gelombang. Gelombang kemarahan rakyat. Bila mana hari ini kepimpinan UMNO itu sendiri seolah-olah bagaikan mahu menjual menjual parti ini, menjual kedudukan UMNO itu sebagai sebuah entiti majoriti di dalam Perikatan Nasional untuk diberikan kuasa yang sepatutnya ada pada UMNO ni dengan kedudukan kita yang besar diserahkan kepada PPBM. Jadi ini telah menyebabkan satu gelombang kebangkitan rakyat yang hari ini kita tengok setiap hari di Facebook, terutamanya Instagram, di Instagram, YouTube. Mereka sudah mula merasa tidak senang dengan kerjasama di dalam Perikatan Nasional. Terutama anak-anak muda sekarang tu. Anak-anak mereka muda sangat tidak senang. Peringkat awal tu dulu ramai yang menyokong. Termasuk saya pun, saya peringkat awal saya sokonglah. Bila dia orang ni mula ketika kita ni dah jadi kerajaan, tiba-tiba ini bila saya membuat laporan polis ke atas Gopal Sri Ram dan juga Tun Dr. Mahathir kerana pendedahan yang dibuat oleh Tan Sri Apandi bekas Peguam Negara mengatakan Gopal Sri Ram dihantar oleh Dr. Mahathir untuk meminta supaya Tan Sri Apandi menangkap dan mendakwa Datuk Seri Najib Tun Razak. Bila Tan Sri Apandi bertanya dengan apa ni Gopal Sri Ram, apa sebab saya nak tangkap? Dia kata semua orang benci dengan Datuk Seri Najib, kita tangkap je, ramai akan happy. Kepala otak dia mana boleh buat negara ni sesuka hati bapak dia. Betul tak? Tingkat pakai tangkap negara, kita ada rule of law. You tak boleh buat sesuka hati you. Betul. Nak ambil tindakan pada sesiapa mestilah berdasarkan lunas undang-undang. Kan? Jadi di bawah kerajaan Pakatan Harapan pula diangkat pula orang ni menjadi peguam kanan untuk kes yang melibatkan Datuk Seri Najib. Jadi itu sebab saya nampak bila mana saya buat report polis ke atas Gopal Sri Ram dan Tun Dr. Mahathir, hari yang sama tiba-tiba pihak polis telefon beritahu bahawa AG Chambers, Jabatan Peguam Negara, Siti Zainab lah yang saya sebut tadi tu, mahu mengenakan bon jaminan keamanan ke atas diri saya. Seolah-olah apa yang saya cakap tu menyebabkan negara tidak aman. Dan bila kita pergi ke mahkamah, hujah yang digunakan oleh pihak pendakwaan ialah laporan polis yang telah dibuat ke atas diri saya. Satu contohnya, saya menasihati Tun Dr. Mahathir supaya tidak menasihati negara-negara Islam, negara Arab yang bertelagah sesama sendiri. Sebaliknya, saya menasihati Tun Dr. Mahathir menumpukan perhatian menyelesaikan pertelagahan di kalangan umat Islam dalam negara ni yang dia jadi champion. Tiba-tiba saya nak dikenakan bon kerana kenyataan saya mengkritik Tun Dr. Mahathir. Takkan gila? Tiba-tiba. Siapa yang jadi Perdana Menteri ni? Tiba-tiba. Itu yang sebab saya merasakan seolah-olah yang jadi Perdana Menteri hari ini bukannya Muhyiddin, tetapi Mahathir. Sebab hari ini masih ada lagi orang Mahathir di dalam AG Chambers. Tapi alhamdulillah lah, kerana SG1 yang dah berhenti 17 bulan 7 ni, insya-Allah akan digantikan dengan yang Datuk baru lah. Abdul Razak. Yang Datuk baru Abdul Razak ni saya tak tahu. Jadi saya tak nak komen dulu. Tetapi Datuk Abdul Razak Musa ni pernah bertekak dengan Karpal Singh dan juga Gobind Singh Nio. Jadi sekurang-kurangnya saya rasa lega
Bukan daripada kelompok yang menyokong DAP. Tapi tu kalau kita tengok tu, apakah pandangan Datuk lah kalau kita tengok tadi anak-anak muda ramai ni di depan skrin kita ni yang tag saya banyak-banyak ni, apa khabar semua? Saya sampaikan soalan yang ditanyakan oleh anak-anak muda tu. Apakah pandangan Datuk tentang tahap kematangan politik anak-anak muda kita sekarang yang semakin orang kata matang, lantang bersuara dan boleh membuat keputusan? Apakah pandangan Datuk? Saya minta maaf lah, saya terpaksa bercakap jujur. Silakan tu. Saya nak beritahu, saya rasa tahap kematangan ni belum lagi berapa matang. Dari segi aspek masih lagi dipengaruhi dengan emosi. Mungkin anak-anak muda hari ni sudah sedar. Sedar ni maksudnya mereka sedar bahawa dulu mereka terpedaya dengan tipu muslihat, dengan fitnah yang dilontarkan oleh kerajaan Perikatan Pakatan Harapan. Tetapi saya tengok apabila Perikatan Nasional memerintah, trend menghentam membabi buta berdasarkan fakta yang mereka perolehi melalui internet ni masih berterusan. Masih lagi berterusan. Maknanya apabila kita menerima sesuatu maklumat ini tidak berlakunya elemen tabayun ni ataupun elemen untuk memeriksa sama ada maklumat itu betul ataupun tidak. Itu masih lagi tak berlaku. Masih tak berlaku. Contohnya kalau kita tengok kan ada saja orang cakap pasal sesuatu isu, kita tengok kawan-kawan kita ni mudah terpedaya. Maknanya mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh kan. Tanpa usul periksa. Mereka tak usul periksa. Ada setengah-setengah, bukan kata semualah yang dalam kerajaan Perikatan Nasional ni tak bagus. Ada banyak yang bagus. Ada yang bagus. Yang bagus kita kena kata bagus. Contohnya kan, bila Menteri Kesihatan kata nasihatkan kita banyak meminum air suam. Kan? Adalah Dr. Amalina contohnya kan. Mungkin dia masa Tuan Dr. Mahathir pergi ke sana, dia rasa kagum sangat dengan Tuan Dr. Mahathir. Memang dia belah Pakatan Harapan. Dia komen memperlekeh. Tetapi saya nak beritahu, saya banyak membaca tentang coronavirus ni. Dan memang banyak di kalangan tulisan-tulisan daripada pakar-pakar yang mengkaji tentang coronavirus ini. Memang mereka mengatakan bahawa coronavirus ni apabila mereka masuk ke dalam badan kita, mereka akan duduk di kerongkong. Kerongkong. So, meminum minuman yang panas itu akan membantu coronavirus ini masuk ke dalam perut kita. Dan perut kita ni, asid di dalam perut kita itu boleh membantu untuk membunuh kuman. Kan? Itu tapi bila Dr. Amalina mempertikaikan kenyataan yang dibuat oleh Dr. Adham, contohnya kan, netizen ni cepat respon memperlekeh Dr. Adham. Menteri Kesihatan tu. Menteri Kesihatan. Ini antara benda yang saya nampak. Maknanya budaya lama yang ditinggalkan oleh Pakatan Harapan tu masih lagi terbawa-bawa. Jadi politik, kalau nak dikatakan politik matang ni, kita boleh membantah sesuatu. Tetapi kita kena pastikan bantahan yang kita buat itu berdasarkan fakta, berdasarkan hujah yang betul. Betul. Maknanya kena ada semak. Kita kena semak ataupun kita kena tabayun dulu.